pun tak lengkap lagi. Sebab takut ada yang gunakan data ke, kalau kita menunggu lama korang punya connection kan habis pula data tu. Alright, kelas kita yang pertama menggunakan Microsoft Teams. Semua okey ya? Semua kat rumah kan? Ke ada dekat asrama? Tak ada kan? Tak ada orang asrama. Rumah sewa ke? Ada rumah sendiri kan? Okey, kalau ada apa-apa yang nak tanya ke, mungkin kalau boleh kita punya kaedah untuk online ni ialah partisipan ataupun pelajar semua kena mute kan dulu. Okey, saya mutekan semua dulu. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh ada nampak ruangan chat Ada ruangan chat kan? Okey, kat situ boleh tanyalah. Ya, kalau nak tanya apa-apa waktu kelas kita sedang berjalan ni. Okey, dan juga suara saya clear? Boleh dengar? Tak ada? Okey, merdu kan? Okey. Tak ada apa. Kita punya kaedah untuk online learning ni disebabkan oleh kita dah mula pada waktu PKP hari tu untuk semester lepas. Lepas tu bila dia start semester ni, kita pensyarah-pensyarah sini semua kita orang buat postmortem balik apa masalah-masalahnya lah. So kebanyakan masalah yang kami dapat putuskan ialah daripada pihak pelajar, daripada aspek connection tu lah. So kita tak boleh nak buat andaian bahawa semua pelajar ada connection yang yang baik. Tak semua ada unlimited data. Ya, maksudnya korang pun ada limit kot. Tak semualah, tak semua yang ada wifi kan. Saya pun kat office pun pakai data sendiri ni. Okey. So mengenangkan benda macam ni, kita punya syarat dia ialah kalau kelas kita 2 jam, kemungkinan kita akan laksanakan dalam waktu sejam ataupun sejam setengah je lah. Ya. The rest akan sama ada saya bagi nota ni dan korang kena baca sendiri. Tapi kebiasaannya saya akan buat video lesson lah. Video lesson ni maksudnya saya akan sharekan satu video dengan PowerPoint dan ada suara saya. So korang dengar je lah, tak payah nampak muka saya lah. Ya. So, tengok muka menyampah pula, kerap sangat kan. Alright, dalam jadual kita ada tersilap waktu itu sebab jadual yang pertama keluar ada 4 jam So saya dah buat report. Kemungkinan kita akan keluarkan jadual yang baru. Bila tu tak sure lah. Sebab pegawai yang in charge bagian jadual tu cuti bersalin. Tapi ada backup je lah. Mungkin dalam masa seminggu 2 ni akan keluar jadual baru. Dan kita punya contact hours 2 jam sahaja. Okay, 2 jam seminggu. So kita ambil pagi ni lah untuk minggu ni. Ya, petang kan tak ada lah. Ya, petang sekarang kalau saya siapkan sebab last week tak ada. So kita tak akan ganti pada petang ini, tapi saya akan buat video lesson tu. Okey, mungkin satu chapter saya akan post dalam group kita ataupun dalam link dalam Teams ni lah. Dia ada link dia. Sebab nak minimizekan, bukan nak minimize, maksudnya nak jimatkan data korang juga. Sebab yalah, kadang-kadang kita tengok pelajar ni macam saya contohnya, hari ni saya kelas 4 jam je. So 4 jam kelas saya, data saya mungkin tak guna banyak. Tapi bagi pihak pelajar, korang mungkin kelas pagi sampai ke petang. Kan? So akan gunakan banyak data. Sebab ada satu kelas tu, kelas saya petang minggu lepas. Petang tu dia tak boleh masuk dah. Sebab dia kata dia punya had, ada kuota dia kan. Dia punya kuota. Mungkin dia tak setkan ke macam mana. Tapi kuota hotspot dia. Kuota hotspot dah habis, dia kata dia tak boleh nak online. So itulah antara bendanya lah yang kita kena ambil kira. Di samping itu juga masalah juga datang daripada pihak pensyarah sendirilah. Pensyarah pun tak semuanya ada access unlimited data. College punya wifi pun sebenarnya tak berapa strong ya untuk kita buat serentak semua kelas secara online. Bayangkanlah kalau lecturer semua dekat 100 lebih tu, kalau semua ada kelas, semua gunakan wifi ataupun connection dalam college, dia akan lari lah, bandwidth dia akan jadi slow macam tu lah. Ya, dan kita masih dalam proses nak upgrade lagi. Hopefully bila awak semua boleh masuk sini nanti, ni dah final sem kan? Dah final sem hopefully bila dah masuk sini nanti kita dah boleh buat face to face, kuranglah sikit penggunaan tu. Tapi face to face pun saya rasa tak semualah.
Ya, tak semua boleh buat serentak sebab kita masih berpandukan kepada MKN punya guidelines, garis panduan yang ditetapkan oleh kementerian. Kita start kelas pada 15, bukan start kelas, pelajar akan start masuk pada 15 Ogos. Itu pun pelajar tahun 1 dulu. Pelajar tahun 1. Masalah juga tu sebab ada subjek pelajar tahun 1 yang tahun 2 ambil. So yang tu semua kita orang pun tengah pening lagi nak mikir macam mana tu. Okey, tak apa. So, setakat ni ada 23 orang dalam grup termasuk saya. Ada beberapa orang yang mungkin tak dapat masuk lagi. Yang ni yang kita orang kena kaji ni. Ya, kalau tak dapat masuk tu kenapa? Kalau ada kawan-kawan yang tak dapat masuk tu disebabkan oleh rumah dia memang tak ada line ke apa ke, harap tolong bagi tahu kepada kami. Minta pelajar yang tak dapat tu kalau kod dia boleh WhatsApp ke ataupun message ke, bagi tahu. Sebab kita akan cuba untuk bantu pelajar, termasuklah kita orang akan post nota tu. Nota tu akan dipost kepada pelajar. Kalau ni tak ada ni lah, tak ada connection terus kan. Kod duduk Sabah ke apa kan. Semua okey setakat ni Yang ada dalam ni lah, yang ada dalam ni okey lah kot. Ke ada yang pergi cyber cafe? Siapa tadi? Amin Fitri bukan? Tak, saya ada dekat kedai. Kat kedai? Sebab kat rumah tak boleh ke macam mana? Line kat rumah slow. Standard lah macam tu. Ada pensyarah pula, waktu kelas dia kena balik ke rumah sebab rumah dia ada line. Okey, so benda macam ni lah yang kena ambil kira, ambil faktor dalam perkiraan. Sebab itulah kelas kita kalau 2 jam, saya rasa kita akan buat dalam masa sejam hingga sejam setengah. Okay, and then the rest saya akan kongsikan link ataupun saya akan upload video. Awak boleh download bila-bila masa awak keluar bandar ke ataupun pergi kedai ke, bila ada connection download dan boleh tengok di rumah masing-masing lah. Dengan cara itu kita dapat kurangkan sikit connection. Ni keperluan data. Siapa tu dengan anak ke apa? Okay semua. Alright, asal gambar saya, view saya sekarang ni, Siti Samiah je ada nampak depan saya. Dia seorang je ada video depan saya sekarang ni. Orang lain mungkin tutup video kot. Okay, tapi ada apa-apa hal, kalau nak tu tolong boleh masuk ke ruangan chat tu dan tanyakan apa-apa perkara lah. Alright. Okay, sikit pengenalan, macam saya dah beritahu lah saya dah beritahu itu. Nama saya Muhammad Hafiz bin Yaakob. Saya start mengajar Unisham SEM lepas lah dengan batch siapa? Puan Syafiq tu kan? Saya ingatkan SEM lepas tu yang final batch. Rupanya ada lagi batch awak. Okay, sebelum ni saya ajar subjek FPP je, Fakulti Pengurusan. Start daripada SEM lepas lah, saya start mengajar pelajar Unisham. Sebelum ni pensyarah lain lah yang pegang subjek Unisham ni, keusahawanan Unisham. So nota-nota yang saya gunakan pada kelas kita ni semuanya daripada pensyarah yang lama lah. Tak silap saya Dr. Zulfar Khairi kot, kalau awak semua kenal. Okay, Unisham ni menariknya ialah saya terlibat waktu kita mula-mula nak createkan program ni lah. Program yang ijazah syariah ni. Kalau awak tahu, kita masa awal dulu sebelum kita naik taraf jadi kolej universiti, ada 2 program ijazah, Unisham dengan USIM. So dua-dua tu saya lah yang ni lah, saya yang try buat itu. Dah habis lah, maksudnya dah tua dah korang ni. 4 tahun dah 4 tahun, dah tua dah Alright, so GPE 6212. Cabaran paling besar dalam subjek SEM ni ialah kebanyakan tugasan tak dapat dibuat secara bersemuka. Kebanyakan tugasan. Sebabnya kita punya assignment dalam subjek ini lebih kepada hands on. Awak dikehendaki untuk create. Ini semester lepas semester sebelum ni memang pelajar dikehendaki untuk buat bisnes betul. Okay, kalau ingat pelajar-pelajar Unisham termasuk juga pelajar KIPSAS semua, kita ada buat jualan, aktiviti jualan. So itu merupakan salah satu daripada penilaian utama. Okay, saya dah siapkan, saya akan sharekan nanti apakah assignment yang perlu disediakan oleh pelajar semua dan juga peratusan pemarkahan. Okay, so saya dah sharekan dengan awak semua. Saya dah sharekan semalam berkenaan dengan apa awak punya ni, Allah Akbar, course content. Awak punya
subjek punya ni subjek punya syllabus. Okey, jap saya sharekan di sini. Sharing ni pun dia memakan data juga ni. Okey, kalau tengok pada ni, okey, ini sudah sharekan semalam. Malam tadi pagi tadi saya sharekan. So ini merupakan syllabus yang kita dapat daripada Unisyam. Kita tak ubah syllabus ini. Okay, kalau lihat di sini kita ada 2 jam kredit. Learning outcome ni satu benda yang penting sebab kita cuba awak semua kena capai learning outcome ni. Maksudnya di hujung semester ini awak semua sepatutnya boleh menguasai konsep-konsep keusahawanan, proses dan juga prosedur-prosedur yang terlibat dalam membangunkan business plan. So dalam assignment, dalam subjek ini, assignment yang besarnya ialah business plan ni. Business plan ini merupakan assignment yang besar, memakan percentage 25%. 25%. So ini merupakan kertas kerja awak lah. Okay. Dan kita ada learning outcome yang kedua, hasil pembelajaran yang kedua ialah awak kena mengorganiskan, kena menganjurkan secara grup untuk projek yang based on entrepreneurial skills. So inilah tugasan bisnes tu. So sebab dalam ni lah yang akan mengukur awak punya kemahiran berniaga, kemahiran keusahawanan. Okay. So walaupun rasa diri ni malu-malu ke tak reti lah nak berniaga ke apa, sebelum ni tengok kepada sem-sem lepas, pelajar-pelajar tak kira lah pelajar FPP ke, pengurusan pengajian Islam ke, sebenarnya memang hebat berniaga. Memang hebat berniaga. Even saya tengok kadang-kadang pelajar yang saya lepas je lah, yang saya terlibat saya lepas, pelajar pengajian Islam Unisyam ni, Syariah Unisyam, idea bisnes lebih baik daripada pelajar pengurusan. So kita nak lihat bahawa orang ni ada skill entrepreneurial ni. Ingat entrepreneurial skill ni bukan saja perlu dikuasai oleh pelajar-pelajar pengurusan ke apa tak. Saya rasa sejak tahun 2005 ke 2006 itu memang government kita dah mula menekankan kepada kemahiran insaniah. Kita ada kemahiran keusahawanan salah satunya, dan diwajibkan semua universiti. Semua universiti memang wajib ambil kursus keusahawanan. So itu dah lama dah. So korang pun walaupun syariah, jangan ingat tak akan terlibat dengan bidang keusahawanan. So satu masa nanti katakanlah korang dah dapat lesen sebagai peguam syar'i contohnya kan, dan nak mewujudkan firm sendiri, satu firma sendiri. Okey, Samihah program bela dan program cara contohlah syariah punya kan. So awak kena ada entrepreneurial skills. Macam mana cara nak menguruskan organisasi, nak menguruskan keuangan, kan, tu semua kena ada. Dan yang ketiga, learning outcome yang ketiga ialah nak formulate business plan. Ini merupakan assignment kertas kerja yang saya katakan tadi, business plan. Macam mana nak merangka satu business plan. Okay, so di sini ini merupakan 3 benda penting dalam subjek ini yang korang kena kuasai. That's why kita ada business plan 25% dan juga kita ada projek-projek perniagaan, projek keusahawanan. Saya ingat 15% kot, nanti kita bincang Alright. Okay, masalahnya dengan online learning ni, dia ada banyak bunyi-bunyi semacam salam. Sekejap ada gangguan. Cabutlah kasut. Aduh. Kejap Gangguan dia jin ke setan? Thank you. Puan mas mana cepat ni? Mas mana? Mas Zita. Mas Zita atas. Haizuran? Atas. Ada tertulis. Wah, aku mikir. Ustaz Harun. Baru. Raban. Alright. Okay. So kesusahan balik semula. Okay, ni semua ni benda-benda yang table-table ni. Nampak semua Nampak? Okay. Dia macam korang ni macam atas katil je lagi sebenarnya. Sebab tu tak buka video. Okay. So jangan jadi macam pelajar tahun 1 yang SEM 1 baru ni. First time jumpa dengan perlu online learning, ada yang tak pakai baju. Dia ingatkan online class ni macam tak nampak semua kan. Tak pakai baju lah, atas katil, baring atas katil semua. Okay, tak apalah.
Okay, so ini merupakan yang ni tak perlu tengok lah. Okay, overall kita akan ada 9 chapter ya. 9 chapter bermula daripada yang pertama, chapternya semua course content dia semua dalam bahasa Inggeris sebab ini daripada Unisyam saya tak sure dia subjek-subjek lain macam mana yang bahasa Inggeris. Dalam disampaikan dalam bahasa Inggeris ke campur juga bahasa Melayu? Doktor, Ya. ni tahun keempat, 4 tahun dah tak jumpa bahasa Inggeris. Tak jumpa bahasa Inggeris? Lama sangat dah tak jumpa. Tak jumpa bahasa Inggeris. Okey, itu Bahasa kelakar. Inggeris dulu saja doktor. Yang tahun masa Ya, subjek bahasa Inggeris dia belajar bahasa Inggeris. Okey. Saya tak sure dia punya content conveying content dia tak sebut dalam ni tapi semua benda ni dalam bahasa Inggeris. Tak apalah sebab buku rujukan utama yang saya tunjukkan hari tu juga dalam bahasa Inggeris. Tak apalah tapi nota slideshow semua dalam bahasa Melayu. InsyaAllah lah kita akan cubalah. Kita akan cubalah dalam bahasa Arab. Okey. Dah muskilah. Okey, tak ada masalah. Okay, so introduction, entrepreneurship, and then kita tengok kepada keusahawanan Islam. Yang ketiga kita tengok kepada isu-isu keusahawanan. Yang keempat idea dan juga peluang-peluang perniagaan. Yang kelima businessman. Okay, di sini dalam pelaksanaan yang sebenar, yang ini mungkin saya akan awalkan sikit chapter yang kelima ni, business plan. Sebab business plan ini merupakan assignment awak. Dan saya tak nak ajar minggu kelima ke ataupun dah lambat baru masuk chapter business plan ni. So kemungkinan besar, business plan ni saya akan awalkan mungkin lepas habis daripada chapter yang kedua ataupun ketiga. Saya akan masukkan business plan dahulu supaya awak boleh faham business plan tu dengan lebih awal. Dan kita boleh bersedialah, awak semua boleh bersedia untuk buat assignment tu dengan lebih awal. Yang keenam, pemilikan perniagaan, business ownership. Okey, dia ada 2 parts. Sebab bab ni panjang sikit, so kita akan ada 2 parts, business ownership. Yang ketujuh, sources of capital, sumber-sumber modal, sistem sokongan perniagaan. Awak nak buka perniagaan nanti macam mana nak dapat modal, nanti kita akan tengok. Bab yang ke-8, kreativiti, inovasi dan juga pentaksiran ataupun penilaian persekitaran dalam keusahawanan. Kreativiti dan inovasi ni penting sangat zaman sekarang ni. Kalau kita lihat sekarang ni, kita dah ada dalam ekonomi kita, dalam sektor perniagaan kita dah ada macam satu perubahan yang ketara, especially selepas daripada PKP baru ni. Kita dapati bahawa bisnes seperti bisnes industri makanan dia makin berkembang, kan? Sebab sekarang ni waktu PKP dulu semua orang tak boleh keluar, restoran tak boleh buka kan. Semua orang lapar, nak lagi bulan puasa, dah perempuan pun, mak-mak pun dah tak larat dah nak masak. Dah tak larat dah nak masak, dah habis resepi dah. Okey, asyik-asyik benda tu je kan. That's why kita nampak bahawa industri makanan tu terlalu pesat berkembang. Okey, dan dijangkakan bahawa industri ni akan terus berkembang. Yang kedua yang saya lihat ialah industri logistik. Okey, benda-benda macam logistik ni bukan pengangkutan semata-mata, yang pengedaran, Food Panda, Grab Food, apa lagi, Food Valet. So ada banyak lagi peniaga-peniaga, usahawan-usahawan kecil yang menawarkan khidmat delivery ni. Khidmat delivery, COD semua benda kan. So itu pun satu contoh industri yang berkembang. Okay, so kita dapat lihat bahawa kreativiti dan juga inovasi zaman sekarang ni sangat penting dalam dunia perniagaan. So let's say satu hari nanti pun korang nak jadi peguam syari'i contohnya kan. Adakah peguam syari'i awak ni adakah berbentuk macam konvensional? Kena ada satu firma, kena ada office, lepas tu kena ada pekerja, ataupun mungkin zaman sekarang ni disebabkan oleh kos yang meningkat, office awak di rumah. Kan, office di rumah. Tapi lepas tu buat khidmat nasihat. Kan, kadang-kadang ada orang yang datang ada masalah-masalah berkaitan dengan syari'i, yang nakkan rujukan. Daripada awak sewa asrama pula, sewa pejabat, boleh buat daripada rumah, tapi macam mana kaedah? Mungkin melalui online. Okey, maksudnya consultation melalui online. Tapi nak consult kena bayar dulu melalui transfer bank ke PayPal ke apa macam kaedah lah.
wallet ke e-wallet. Dia ada kaedah-kaedah. Itu merupakan contoh kreativiti dan juga inovasi yang penting dalam dunia perniagaan sekarang ni. Bab yang ke-9, kita tengok satu benda yang penting juga dalam keusahawanan, iaitu networking. So networking ni merupakan jaringan kerja. Networking ni akan merujuk kepada macam mana usahawan perlu mewujudkan ataupun membangunkan dia orang punya networking ni. Maksudnya dia tak boleh bekerja sendiri dah. Dalam dunia sekarang ni usahawan tak boleh bekerja sendiri. Sebab itulah kalau korang tengok Food Panda, geng-geng rider Food Panda kan. Dia orang lepak sama dia orang je. That is a networking punya sistem. Dia orang networking punya sistem. Ni satu contoh business model yang terkini. Ya, wujudnya daripada asalnya seingat saya ialah Uber. Ingat lagi Uber tak? Uber. Grab tahu Grab? Ingat. Ingat. Grab tahu kan? So dulu sebelum Grab ada, kita ada Uber dekat ni. So Uber tu merupakan satu contoh business model yang terkini. Itu dalam 5-6 tahun yang lepas. Okay, daripada bisnes bentuk Uber ni lah, wujudnya Food Panda, wujudnya rider-rider ni, COD, Grab Food, semua benda tu. So itu merupakan satu contoh business model yang terkini terhasil daripada pembangunan teknologi. Okay, sekarang ni kita tengok dalam bab yang ke-9 ni kita akan tengok bukan pasal Uber tu. Kita nak tengok pasal networking. Bagaimana pentingnya networking dalam membangunkan keusahawanan sekarang ini. So semuanya ada 9 chapter. Saya stop sharing dulu. Yang ni sebab yang ni saya dah bagi yang ni saya dah bagi pada awak semua. Alright, so ini merupakan buku yang saya dah tunjukkan hari tu. Okay, entrepreneurship. Saya sebenarnya minta scan dah. Saya dah minta scan library scan kan hari tu saya tanya kepada awak semua. Ramai yang nak scan ni, tapi saya rupa-rupanya library Quipsas cara dia scan ialah dia snap gambar satu-satu ni. Dia buka satu, snap satu kan. So saya rasa kesian pula kat orang library tu. Sebab satu buku tu lama lah nak habis kan. Saya rasa satu semester pun tak sempat siap. So saya akan fikirkan kaedah dia macam mana. Kita boleh scan. Okay, boleh scan. Saya boleh scan je tapi scan ni saya tak buatlah satu page. Saya letak dua-dua tu macam ni. Faham? Macam photostat kan. Kita letak terus macam tu. Boleh nanti. Tapi bukunya dalam bahasa Inggeris lah dan juga saya tak terus buat satu buku mungkin by chapter. Saya akan scan by chapter. Tapi korang dapat nanti jangan jual pula. Nanti jual pula e-book. Dapatkan e-book daripada pelajar Quipsas. Korang jual pula benda tu kan. Tak boleh lah. Right. So itu basic sikit. Sekejap siapa ni? Izan ada? Ada Doktor, ada. Ada okay. Izan saya cam muka awak ni. Saya ingatkan awak ni pekerja Quipsas sebenarnya itu. Baru. Itu mula-mula saya tanya Ustaz Alim. Saya ingatkan dah habis dah batch Wan Syafiq itu dah habis dah. Saya tak ajar dah lah. Tengok dia kata ada lagi rupanya batch Izan. Saya kan Izan ni perempuan. Sorry saya tak kenal. Alright. Okay, sorry. Siti Samiah tanya, belajar dan exam dalam English ke? Kita akan ada belajar ni dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Melayu. Exam, seingat saya kita buat dui bahasa. Kita buat dui bahasa. Alright. Apa lagi nak tanya? Saya lupa start recording. Alright. Apa lagi sekejap, sikit lagi saya nak sharekan berkenaan dengan saya baru yo. Kalau exam bahasa Inggeris, saya kena masuk kelas English mula. Tak, exam dia dua bahasa. Ada bahasa Melayu. Okay. Bukannya Arab dan English. Dua bahasa. Ke satu bahasa je. Ya. Semester lepas untuk subjek keusahawanan GPE 6212 soalan memang kita buat dua bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. So jangan risaulah, tak payahlah ambil saja bahasa Inggeris tu. Tapi bahasa Inggeris ni boleh je belajar kan. Orang daripada darjah 1 belajar bahasa Inggeris kan. Bahasa Arab belajar daripada form 1 boleh je terror sampai sekarang. Bahasa Inggeris daripada darjah 1 takkan terror lagi. Right.
Okay, ada apa-apa nak tanya? Kenapa dia? Oh, saya rasa dia start recording. Apa lagi nak tanya? Saya record meeting ni saya cuba record meeting ni. Tapi tadi bila saya tukar ke window lain dia tak itulah dia stop jap. Okey. Lagi sikit lagi. Tadi berkenaan dengan ni. Okey, ini merupakan projek dia. Okey, secara keseluruhan final exam awak ialah 40%. Ya, final exam akan membawa kepada lepas tu inilah Unisham dia bagi macam ni je. Projek tugasan 25%, and then ada projek tugasan lagi 25% dan juga presentation 10%. Okay, so apa yang berlaku ialah di sini pecahan di sini kita tak berapa faham juga asalnya. Saya tak faham juga kan. Tapi lepas berbincang dengan Unisham, okay, 40% final maintain, kekal final. Di sini pecahan di sini So apa yang kita telah putuskan ialah sekejap ya orang term penilaian. Okey. Semasa lepas result semua bagus kan? Bagus doktor. Bagus sangat kan? Kenapa rasanya bagus tu? Itulah kata hikmah PKP tu. Dia punya apa beauty in darkness. Okay. So ini merupakan apa yang korang kena buat lah 25% tu apa pecahan dia semua Okay, first kali. Yang ni saya akan bagi juga kepada awak semua. Yang ni saya tak bagi lagi. Tapi tak salin lah, nanti saya akan bagi First kali ialah ada praktikal perniagaan. Okay, perniagaan tu dibuat secara real. Ya, maksudnya macam sem-sem sebelum ini kita mengadakan hari jualan lah. Siswapreneur Day tu kan. Itu semua merupakan penilaian sebanyak 15%, 15% ya. Cuma saya ingat lagi semasa lepas kita buat Siswapreneur Day seminggu sebelum PKP. Tak silap saya. Masa tu pun kita orang dah risau dah sebab masa tu COVID dah banyak kes dekat Malaysia ni. Tapi masa tu belum lagi lah. Alhamdulillah lah kita tak ada kluster Unisham ke kluster Kripsa sekali tu. Alhamdulillah lah kan. Okay, so untuk semesta ni kita plan untuk adakan praktikal perniagaan sehari je pada minggu ke-10. Cuma ni benda normal baru ni lah, kita tak sure lagi sebenarnya. Saya akan bincang dengan pensyarah keusahawan lain. Kita akan buat perniagaan secara online. Secara online. So apa bisnes korang nak buat, itu akan dibentangkan dalam nombor 2 ni. Idea perniagaan ataupun business pitching sebanyak 10%. So kita akan buat, kalau ikutkan jadual ni pada minggu ke-3 iaitu minggu depan. Tapi saya anjakkan sikit mungkin pada minggu ke-4 lah. Minggu satu lagi. Ni kerja berkumpulan Korang kena fikirkan daripada sekarang, okay, apakah perniagaan yang nak dibuat secara online tu. Okay. So itu merupakan kerja berkumpulan. Okay. Sebenarnya banyak benda berkumpulan ni dalam subjek ni banyak markah dibuat secara berkumpulan. Okay. So awak dikendaki untuk pilih satu bisnes yang nak dijual secara online. Tak kira lah COD makanan ke apa ke. Itu terpulang. Tapi nak business pitching ni ialah pembentangan idea awal. Pembentangan awal namanya. Okay. Boleh setakat ni? Boleh tak? Okay, bila ada idea, bentangkan, kita mungkin akan komen ke, kawan-kawan lain akan komen ke. Bukan saya seorang je, orang lain pun kena komen. And then proceed kepada idea tersebut. Proceed dengan idea tu. Okay, teruskan. Okay. Sekarang ni, pemarkahan dalam business pitching ni ataupun pembentangan idea perniagaan ni, dia lebih kepada nak menilai idea awak, idea bisnes awak ni, dan juga kaedah pembentangan. So korang punya pembentangan tu kena ada confidence-nya dengan disokong oleh data-datanya. Contohnya lah, awak nak buat bisnes
COD makanan lah. Ramai pelajar-pelajar ni dia suka sangat makanan. Tak tahu kenapa. Nak buat COD makanan kan. Makanan sekian-sekian. Maggi goreng lah contohnya kan. Tapi Maggi goreng ni ada special sikit lah. Maggi kerabu Maggi ke apa ke kan. So, pembentangan tentang idea awal ni mestilah disokong oleh fakta-fakta. Iaitu contohnya ialah disokong oleh kekurangan pembekal ataupun ramai yang banyaknya permintaan terhadap produk awak di kawasan Krisas ni contoh So itu merupakan macam mana kita cuba untuk justify ataupun kita cuba untuk menjustifikasikan korang punya bisnes. Kita tak nak buat entang-entang promo je. Kita buat ni, kau reti masak roti john kan, kita buat roti john je lah. Tak nak bentang macam tu. Kita nak pembentangan disokong oleh fakta-fakta yang menyebabkan awak memang nak buat bisnes tu. Sebab bisnes ni dia tak boleh buat sebab suka-suka hati je. Bisnes ni tak boleh buat sebab ikut trend. Kita tak boleh buat bisnes sebab orang lain buat. Orang lain buat mestilah kita kata orang lain buat ni mesti laku. Kita pun nak buat juga. Kita pun tak boleh buat bisnes berdasarkan kepada minat kita sendiri. Kan kadang-kadang ada jenis orang yang buka bisnes sebab memang minat dia dalam benda tu. Saya buka kedai pancing sebab saya minat memancing. Benda ni akan menjadi akan menyumbang kepada kegagalan. Kita nak buat bisnes mestilah berdasarkan kepada apa dia? Rasa-rasanya kita nak buat bisnes sebab daripada apa? Saya tak nampak muka awak ni. Permintaan. Permintaan. Permintaan dia betul. Ya? Baik Apa lagi? Tak dengar. Suara je ni, suara baru bangun tidur atas katil lagi. Okey. Dia banyaknya kita buat bisnes ni based on what is our market needs. Apa pasaran kita nak sebenarnya. Kita buat bisnes sebab kita nak penuhi apa yang kurang di kalangan masyarakat kita. Itu tujuan kita buat bisnes. Kita buat bisnes bukan sebab untung semata-mata. Sebab itulah bisnes ni dikatakan sebagai fardu kifayah. Kita buat bisnes sebab kita nak memenuhi keperluan masyarakat kita ni. Okay, so itu merupakan sebab kita buat bisnes. So, pembentangan idea bisnes awak ni mestilah disokong oleh fakta macam tu. Maksudnya market memang nakkan benda ni. Tinjauan kami menunjukkan bahawa, contoh tinjauan kami menunjukkan bahawa masyarakat memang mencari dimsum yang halal. Tetapi tinjauan kami juga dalam pasaran mendapati kebanyakan produk dimsum dihasilkan oleh non-Muslim. Oleh itu, contoh macam itulah. Itu merupakan contoh macam mana awak dapat idea untuk memulakan perniagaan. Okay, so yang tu nombor 2. So total sekarang 25%. And then yang ketiga, business plan. Itu ialah kertas kerja. Business plan ni bentuknya ialah satu kertas kerja. Okay, dan dihantar pada minggu ke-13 cadangan saya. Okay, dan perlu dibentangkan. Okay, so di sinilah markah yang besarnya. Business plan 25%, presentation 10%. So hampir 30%. 35% di situ. Okay. 25, 35 campur 3, macam salah je kira ni. Sekejap 35 campur 25, 60, betul lah. Okay. Dan akhir sekali ialah final exam 40%. Ini merupakan tugasan yang perlu awak sediakan pada semasa ni. Kita punya normal baharu ni memaksa yang benda ni yang pening sikit sekarang ni. Sebab kami pun tak dapat nak decide lagi macam mana kaedahnya. Cuma sebab itulah saya mohon awak buka IG sendiri. IG masing-masing. Mungkin saya nak cadangkan penilaian juga akan dilihat yang ni 15% ni, penilaian ni akan dibuat mengikut kepada bagaimana awak mempromosikan produk masing-masing melalui IG tu. Sekarang ni bila online ni dia ada banyak kaedah. Satunya sekarang ni kita boleh register dengan Shopee. Kita boleh buka FB punya page, kita boleh buka IG punya ni lah, IG punya business apa semua kan. Saya nak share kan seorang pensyarah kita, pensyarah IT, anak dia
sekarang ni belajar asasi kot. Bukan di sini lah, UIA. Dia buat keripik kentang sira je. Tapi dah jual dalam Shopee. So budak lagi dah boleh jual dalam Shopee kan. Dalam masa yang singkat, saya rasa dalam masa yang singkat je dia boleh jual lah. So saya rasa boleh dilaksanakan, boleh dibuat lah bisnes online ni. Okay, semua saya lagi seronok lah kalau kita mulakan daripada awal. Minggu ke-10 tu kita nilai je. Faham? So mungkin sekarang ni bermula daripada hari ni, okay, apa yang perlu awak buat ialah buat grup. Satu grup 5 hingga 6 orang. Saya tak boleh nak kurangkan. Kenapa? Sebab penilaian kita orang ni, subjek ini, ialah awak dalam 26 orang, kalau 5 hingga 6 orang mungkin ada 5 grup je kan. Tapi kita akan buat sekali dengan subjek, dengan pelajar-pelajar KIPSAS yang ambil subjek MPU, subjek wajib MQA tu. Yang sana ada sampai 200 lebih orang lah, lebih 200 lebih pelajar. So semua tu buat dalam 5 orang satu grup. So saya buat benda yang sama lah So dalam subjek ini GPE 6212 untuk assignment semua daripada 1 sampai 4 assignment adalah secara berkumpulan. Boleh? Faham Jangan je. Macam tak setuju je. Okey, boleh Kalau tak setuju beritahu. Sekejap saya stop sharing ni dulu sekejap. Boleh. Boleh. 5 hingga 6 orang. Okey. Permasalahan yang seterusnya ialah macam mana kita nak menilai individu. Sebab kalau macam ni, semua markah akan jadi sama by group. Okay. So, apa yang kita akan buat ialah perbezaan markah individu akan wujud dalam pembentangan. Okay, maksudnya dalam pembentangan, satu grup ada 5 orang kan. Kita ada 2 pembentangan Kita ada 2 pembentangan. Satu pembentangan ialah untuk business pitching, iaitu idea perniagaan tadi. Satu lagi ialah pembentangan business plan. So ada 2 bentuk pembentangan. 2 bentuk pembentangan ini akan dinilai secara individu. So saya akan ada borang, saya akan nilai markah secara individu. Okey, saya akan bagi contoh nanti. Saya akan bagi contoh apa? Ni lah nanti dia punya rubrik markah. Saya akan tunjukkan sekejap lagi. Pemarkahan tu dah ada. Korang kalau comply benda tu dah tak ada masalah dah sebenarnya. Akan dapat markah yang tinggi. Itu benda yang penting lah dalam ni. Saya sharekan sekejap kita punya. Ni pun saya akan kongsikan kepada awak semua garis panduan tugasan kesusanan Dah makan ke belum ke? Sudah betul. Alhamdulillah. Ke puasa? Korang kan pengajian Islam. Syariah lagi. Yang tinggi makom ni. Setiap kali saya buka, saya alihkan ke tempat lain, dia akan stop recording ni. So recording kita punya ni hanya pada ni lah waktu kita bersemuka macam ni je. Tak apa. Sekejap Okay, ni pun saya akan share kan dalam grup kita. Sekejap. Saya nampak muka awak pula. Dah muka dia je seorang yang nampak kat sini. Saya pun asyik nampak muka dia je. Tak ada orang lain dah. Alright. GPE 6212 kesusanan. Okey, di sini yang ni semester lepas Semester lepas yang saya akan gunakan untuk semester ni. Okey. So yang ni detail kepada awak punya ni. Nanti saya akan share detail kepada apa pemarkahan, apa assignment awak semua. So tugasan akan ada 4, semuanya 60%. Yang pertama, okey, ni saya akan ubah 3 hingga 4 ni kepada 5 hingga 6 orang. Ni saya akan ubah. Alright. Satu business pitching tadi. Setiap kumpulan perlu buat pembentangan ringkas tentang idea perniagaan anda. Idea perniagaan ni setakat ni idea je. So janganlah rasa macam tertakluk sangat sampai tak boleh nak ubah ke apa waktu bisnes betul nanti. Sebab ini merupakan idea. Pembentangan ni ringkas je. Business pitching ni sebenarnya tak boleh lebih daripada business pitching ni tak boleh lebih daripada 8 minit. Tak boleh lebih daripada 10 minit sebenarnya. 10 minit. 10 minit tak boleh. Lebih 10 minit tak boleh. Maksimum 10 minit. So masa yang diperuntukkan ialah 8 minit sahaja untuk setiap grup. Okey, untuk bentangkan benda ni.
termasuklah ada sesi soal jawab. So macam mana nak bentangkan ni? Semester lepas business pitching ni sempat dibuat secara bersemuka. So tak ada masalah. Okay, dalam grup dalam waktu online learning ni saya rasa saya tak boleh nak record, saya tak boleh minta awak record. Awak yang present kena bentangkan secara inilah dalam Teams ke dalam apa dan barulah orang lain boleh komen. Kalau awak record dan share kan susah pula. Okey. Faham benda tu? Okey. Sekejap. Okey, ada. Sorry. Sebab saya pernah sebelum ni beberapa kali bila saya sharekan dokumen macam tu, komputer saya hang. So bila awak semua senyap tu saya ingatkan dah hang dah. Punya ada lagi ya, sebaik. Alright. Saya sharekan semula. Okay. Macam mana cara nak bentangkan idea ni, business pitching ni? Dia tak boleh dalam bentuk banyak sangat isi. Awak boleh gunakan PowerPoint. Okay, dia ada dua kaedah yang awak boleh gunakan. First kali gunakan PowerPoint. Maksimum 10 slide je. Ya. 10 slide sahaja. Tak payah banyak-banyak. Sebab korang punya masa sikit. Ni baru idea. Janganlah bentang banyak sangat. Contohnya awak boleh gunakan di sini. Ya, saya akan bagi satu link. Di sini merupakan contoh yang awak boleh gunakan untuk present idea bisnes awak. Satu lagi kaedah ialah menggunakan teknik business model canvas. Business model canvas ni awak boleh Google. Okay. Dan juga boleh tengok dia macam-macam dalam Google Image ada banyak. Banyak. Tapi dia punya format sama. Okay, format dia sama. Business model canvas ni lagi mudah. Ya, sebab dia hanya ada satu canvas, nama pun canvas kan. Dia macam satu page, ya, dia ada bagi beberapa quadrant, ada 9 quadrant, okey, dan awak perlu mengisi idea item-item tu. Ya, masalahnya ialah apa yang nak diisi item tu. First kali business model canvas ni benda yang baru. Ya, dalam masa satu dekad ni 10 tahun kebelakangan ni memang orang ramai buat business canvas lah. Orang dah jarang sebenarnya dalam bisnes orang dah jarang gunakan business plan tu. Ramai yang gunakan business model canvas ni. Tapi kalau kita nak minta bantuan-bantuan kerajaan, MARA ke apa ke untuk perniagaan kita, kita masih lagi guna business plan. So tapi ada juga yang minta business model canvas. So awak kena tahu macam mana business model canvas ni. Nak tengok macam mana saya tak jelaskan dulu pada hari ni. Tapi awak boleh tengok kepada ni lah, masuk Google ataupun nanti klik link yang saya sediakan nanti. Ni tengok macam mana, apa yang perlu diisi pada setiap modal, setiap quadrant. Bentuknya, sekejap awak boleh tengok kat sini, just Google business model canvas business model canvas, tengok dalam image, dia ada banyak lah. Macam-macam. Dia satu je lah. Bentuk dia sama je. Bentuknya sama sahaja. Tetapi inilah benda yang dinamakan business model canvas ni. Dia ada. Tak nampak. Nampak tak? Saya besarkan sikit. Okay. So di sini dia ada quadrant yang dinamakan, daripada satu di sini. Customer segment. Dia ada soalan sini. Siapa yang, kepada siapa produk awak ni? For whom are you creating value? What are the customer segments? Ini sebenarnya kita belajar dalam pemasaran, tapi awak tak belajar subjek pemasaran. Kita akan sentuh sikit bahagian pemasaran ini dalam topik business plan nanti. And then customer relationship, channels, ini semua awak boleh tengok. Okay. Dan juga cuba jawab, cuba isi. Okay. Salah satu kaedah saya rasa saya pernah jumpa dulu. Contoh business model canvas, bahasa Melayu punya. Saya rasa ada contoh dia ada contoh, banyak contoh. Jangan tiru, ya. Tiru tu maksudnya bukan janganlah ambil biji, tapi tengok cara macam mana dia orang jawab benda ni. Ya. Macam mana cara dia orang jawab. Okey, ni Indonesia punya ni. Customer relationship, macam mana dia berhubungan dengan customer melalui kaedah BBM, WhatsApp, Twitter, semua tu. Segmen customer dia siapa? Orang-orang yang offline business. Orang yang peniaga-peniaga offline. Ini semua cara dia jawab semualah. Boleh tengok lega lah yang lain-lain ni. Banyak contoh lah business model canvas. So kita akan tengok sikit nanti business model canvas dalam bab ni lah business model ni. Saya tak ingat bab apa. Nanti kita akan tengok. Okay. Seterusnya itu 10%. Ya.
untuk business pitching. Yang kedua 15%. 15% ialah kerja berkumpulan untuk business tu, buat business betul. So ini yang semester lepas. 15% ni saya pecahkan dulu sebab dulu saya perlukan pelajar untuk buat promosi. Sebelum dia orang berniaga dekat kawasan masjid semester lepas, saya minta ahli grup buat promosi dulu, buat banner ke, buat poster JPEG, buat video promote produk dia apa semua kan. So bila dah siap benda tu, korang dapat 2.5%, and then business tu sendiri nanti akan ada penilai, itu menyumbang kepada 10%, dan pasca praktikal. Maksudnya lepas habis bisnes semester lepas, saya minta pelajar supaya clearkan tempat, pulangkan meja semua ke tempat yang sepatutnya. Bila clear yang tu, dapatlah 2.5%. Senang je. Tapi sekarang ni bila kita tak buat bisnes secara online, kita buat bisnes secara online, tidak bersemuka macam semester-semester lepas. Yang ni saya akan revise balik lah. Mungkin 15% kepada pelaksanaan idea sini. Yang ni mungkin ni jadi 15% terus. Okay. Yang ketiga, business plan. Pelajar dikehendaki untuk menyediakan rancangan perniagaan ataupun BP, business plan. Ia merupakan dokumen yang menjelaskan perihal perniagaan anda secara terperinci. Ini merupakan chapter-chapter dalam business plan. Bab-bab dia. Okay. So bab semua dah ada di sini. Just follow bab ini. Ya, awak okay. Sebelum tu, business plan ni ada banyak versi. Kalau Google tengok Google ada banyak versi business plan. Tapi kalau nak tengok business plan ni, tolong tengok kepada versi di Malaysia. Sebab kalau di US, requirement business plan dia lain. Negara lain dia punya corak business plan dia. So better tengok dekat Malaysia. Google je akan ada banyak lah. Contoh rancangan perniagaan akan ada banyak keluar. Tapi untuk yang awak punya, saya minta supaya dibuat secara macam ini. So ini merupakan chapter-chapternya, bab-bab yang ada dalam business plan. So follow this chapter saja, senang. Okay. So contoh tengok pada format di Malaysia, bilangan patah perkataan yang complete hanya dalam 4,000 patah perkataan. Page dalam 16 hingga 24 page. Double spacing. Penghantaran dalam minggu ke-13. Markah ni saya akan tunjukkan. Dan yang terakhir ialah pembentangan rancangan perniagaan. 15%. 15% je. 10 ni, sorry. Ini 10. Okay, so ni sini 10%. So total semua ialah awak punya assignment 60%. Okay, hopefully kesimpulannya hopefully awak akan dapat comply dengan masa yang ditetapkan. Cuma tadilah untuk business pitching tadi saya letak minggu ketiga, kita akan lanjutkan mungkin minggu ketiga tadi. Business pitching tadi saya jangkakan kita buat dalam minggu ke-3 tadi saya rasa. Sorry, dalam ni. Minggu ketiga, yang ni kita ubah kepada minggu ke-4 lah. Kita akan cuba ubah minggu ke-4 sebab kalau minggu depan tak sempat rasanya awak nak bersedia betul-betul. Ya. Okay. Ini merupakan seterusnya ialah pemarkahan. Ini ialah pembentangan idea perniagaan ataupun business pitching. Ini merupakan kaedah saya memberi penilaian kepada awak semua. Ya. So macam mana cara awak bentang, pengetahuan awak tentang produk yang awak nak buat tu, visualnya gunakan PowerPoint ke ataupun just cakap mulut. Ya, kalau cakap mulut mungkin dapat markah, yang kurang dapat 1 markah je. Ini markah dia. Mekaniknya daripada segi teknikal, awak punya tak ada kesilapan, semua tu ada markah juga. Kaedah penyampaian, idea perniagaan awak baik ke tidak, dan juga time management 8 minit saja ya. So dapat markah di sini. And then ini markah untuk praktikal perniagaan. Yang ni saya katakan tadi, yang ni semester lepas. Maksudnya kena buat promosi. Kalau tak ada, yang ni mungkin saya akan hilangkan. Kita akan gunakan di sini sahaja sebanyak 15%. Ya. Faham ke ni? Ada ke semua ni? Kang masing-masing makan? Ada? Okey. Ada. Okey. Ada. Saya risau macam cakap seorang-seorang ke? Tak best betul. Okey. So ada apa-apa pertanyaan boleh tanya. Saya sebab saya pakai view yang bila saya sharekan skrin ni saya tak nampak chat awak semua. So kalau ada apa-apa boleh tanya.
Alright, saya dekat sejam dah. Ni ialah untuk bisnes ya. Communication. Maksudnya korang punya ni lah komunikasi dengan pelanggan. Itu akan dinilai. Sebab ada yang menilai tu nanti mungkin menyamar. Mungkin dia menyamar jadi customer. Dia tengok je macam mana cara awak melayan pelanggan. Macam mana cara cakap. And then customer interaction. Ni pun sama juga dengan communication tadi dah. Okey, boleh mute kan? Siapa yang tak mute tadi? Okey. Sebab dengar suara saya dalam awak punya tu. Alright. And then cooperation, kerjasama di antara rakan ahli kumpulan tu pun kita akan nilai. Tengok macam mana. Cooperation ni banyak kaedah. Kadang-kadang kita tengok ada orang yang bersikap tak acuh, dia ni dipinggirkan, dia tak terlibat. Itu pun akan menilai, akan mempengaruhi markah cooperation. Okay, so make sure semua orang cooperate, bekerjasama. Creativity, okay dulu kalau kita buka gerai, creativity ni daripada segi hiasan. Tapi kesian juga semasa lepas sebab kita nak buka gerai semua tak cukup. So kita ada gunakan ruang dekat kawasan masjid tu, ada kan yang bangunan muid tu yang tak siap lagi tu. So yang di situ dia kurang sikit boleh menghiasnya. So kesian lah juga kalau kita ada kanopi kan korang boleh gantung-gantung. So bila duduk dekat situ ada yang tak boleh nak gantung macam-macam benda. So kesian lah juga. Tapi make sure creativity tu ada. Bukan dari segi hiasan je. Kreativiti dari segi kaedah penyampaian, macam-macam lagi lah. Contohnya lah. Tapi yang lepas saya rasa tak ada orang yang buat. Tak ada grup yang buat. Contohnya grup awak boleh menggunakan kaedah, ni kalau bisnes secara ni lah, secara real, bukan dalam online. Awak boleh buat, saya suruh pelajar itu, buat e-wallet. Maksudnya pelanggan datang, dia boleh bayar menggunakan e-wallet. Kadang-kadang tak ada cash kan. So boleh gunakan e-wallet contohnya lah. So that is one of the creativity lah yang boleh digunakan. And then promotion, kaedah-kaedah promosi. Yang ni pasca dulu yang saya kata kena kemaskan semua tu. Kalau tidak kita akan, kalau kita buat bisnes online saya rasa tak perlulah benda ni. So itu merupakan kriteria permarkahan untuk jual beli. Aktiviti jualan. Ini adalah untuk business plan. So tengok di sini chapter-chapternya. Okay. Oh tadi saya ada bagi chapter kan. Okay, dia tak lain beza lah di sini. Business plan ni dia sebenarnya 4 perkara yang paling utama kena ada. First ialah pengurusan. Cerita tentang organisasi perniagaan kita. Yang kedua pemasaran. Yang ketiga operasi. Yang keempat keuangan. 4 perkara ni kena cerita dalam business plan. Pengurusan, pemasaran, operasi dan juga keuangan. 4 perkara ni. Okey. Masalahnya ialah awak tak belajar daripada aspek pemasaran. Tak ada subjek pemasaran, bukan tak belajar. Awak tak ambil subjek pemasaran, awak tak ambil subjek operation, tak ambil subjek keuangan. Accounting semua tak ambil kan. Mungkin belajar daripada sekolah dulu ke, dah lama dah. Tapi tak apa, untuk assignment ni kita akan ringkaskan. Saya akan jelaskan secara ringkas. Awak juga boleh tengok contoh-contoh business plan yang ada. Senang je. Saya akan sharekan business plan yang ada pada saya lah. Okay. Dan yang terakhir ialah markah untuk pembentangan business plan. Ini ialah business plan nanti. Pembentangan tu bergantung kepada kriteria ini. So make sure awak patuh kepada semua benda ni. Dan okey lah, markah akan dapat dalam markah yang baik. InsyaAllah. Okay. Cuma kaedahnya macam mana, kalau kita masih lagi dalam PKP, tak boleh nak bersemuka, mungkin kita akan buat secara online. Tapi bila online tak feel lah. Tak feel. Okay, so ini pun saya akan sharekan kepada awak semua nanti. Alright. Alright, so ada apa-apa yang pening tidak setakat ni? Okay. Boleh semua? Boleh. Okey. Alright. Ada apa nak tanya? Tak ada apa nak tanya? Kalau nak tanya chat je masuk ke dalam chat tersebut. Okey. Berapa orang yang dah ada sekarang ni? Participants 26, 25. 26. Seorang tak ada?
26 tu termasuk saya. So korang semua ada 26. Maksudnya ada seorang lah yang tak dapat masuk. Saya tak dapat cam lagi muka daripada IG sebab saya pun bukan hantu IG sangat. So saya tak tengoklah seorang-seorang punya detail kan. Tapi itulah purpose-nya. Satu lagi, bila bisnes kita dah makin okey, bisnes kita pula, bisnes awak semua ni dah nampak hala tuju dia kan. Okey. Untuk Simon ni lah, bukan bisnes awak yang sebenar kan. Okey, saya nak kalau boleh gambar profil untuk IG subjek ni buat yang smart, yang pakai kod, yang ni lah sikit, yang muka boleh jual lah. Jangan muka kelakar gitu. So ini pun penting juga sebenarnya sebab saya nak menilai kepada korang punya persediaan nak pergi keluar ni. Kan? Nanti nak habis ni, nak grad, lepas ni ada letak industri ke? Tak ada kan? Tak ada betul. Tak ada lah, memang terus habis kan. So nak cari kerja ke apa takkan dah nak buat muka macam tu. Bukanlah muka macam tak elok sangat, muka elok lah, comel je belaka kan. Cuma kita nak tengoklah awak punya ni. Proper ke? Ya? Gambar proper ke? Nama ke apa? Gambar? Tak, gambar tu. Gambar kena gambar proper ke? Gambar proper lah. Gambar pakai blazer ke apa ke. Jangan ingat MPP je boleh pakai blazer. Korang tak boleh pakai ke? Boleh je kan? Tak, bukan dia orang lain kan. Ni dah tentu nama awak GPE 6212 tu. Dah tentu untuk grup ni je. Jangan risaulah. Power ke, awak punya stalker ke, tak cari ke. Kalau cari juga tak tahulah kan. Bukan salah saya rasa tu. Orang lah popular sangat. Alright. So, manakan kita ada masa sikit. Sesiapa yang dah nak habis data ke? Saya ni jerit-jerit dalam bilik ni. Nak pastikan korang dengar sebenarnya. Nasib baiklah dapat bilik seorang. Saya jangka macam bilik-bilik pensyarah yang berkongsi kan. Satu bilik yang ada bilik tapi tak tutup kan. Awak bayangkanlah dia orang semua ada kelas online serentak. Tak jadi macam pasar ke dia orang tu. Sebab itulah bermula hari ni di Cubesas lah. Di Cubesas, staff pentadbiran semuanya memang wajib datang dah bekerja macam biasa. Cuma pensyarah sahaja yang dibenarkan fleksibel dan work from home ni. Sebabnya macam itulah, kalau semua pensyarah serentak buat kelas semua, mesti jadi macam pasar, bising bangar. Alright. Okay, manakan masa yang ada sikit, saya ambil masa sikit sebab minggu lepas saya tak dapat hadir. Kita sentuh sedikit lah berkenaan dengan subjek ini. Okay, saya akan sharekan nota-nota semua, saya akan sharekan ya. Semua insyaAllah saya akan sharekan. Okay, so untuk hari ini kita akan masuk dengan chapter yang pertama sedikit. Okay, chapter yang pertama ni sebenarnya dalam 16 slide je. Tapi boleh je nak habiskan sebab korang ni pelajar degree. Pelajar degree ni sebenarnya sentuh sikit je. Huraian tu awak sendiri kena hurai. Okay, tak apalah Okay, Introduction to Entrepreneurship ialah chapter kita yang pertama. Okay, so definisi. Entrepreneur ialah usahawan. Entrepreneurship ialah keusahawanan. Ya. So, daripada segi sejarahnya, entrepreneur ni berasal daripada perkataan Perancis yang bermaksud entreprendre, yang maksudnya menjalan atau mengusahakan atau mencuba. So orang usaha memang kenalah entrepreneur tu digunakan sebagai orang yang usahawan. Yang maksudnya usahawan ya. So ia merujuk kepada individu yang menjalankan ataupun mengusahakan atau orang yang mengambil risiko mengusahakan perusahaan baharu. So definisi usahawan ni terlalu banyak sebenarnya. Usahawan ni terlalu banyak. Saya awak pernah dengar multi level marketing ke? Pernah. MLM. MLM bukan Bahara Jawa Lawak Mega tu. Multi level marketing ni satu bentuk bisnes yang sangat boom, yang sangat kejap ada pula orang telefon. Hello. Salah. Saya di kelas Ada yang pejabat lah. 2.30 dulu. Okey dah, terpaksalah macam ni. Okay, so saya ingat saya waktu awal tahun 2000 itu memang multi level marketing ni ialah satu bisnes yang ramai sangat orang buat. Ya. Salah satu benda yang ramai orang ceburi, tapi
ramai yang gunakan terma usahawan multi-level kan. Dan sebenarnya bila kita kaji-kaji balik, bila kita masuk multi-level marketing ni sebenarnya kita tidaklah boleh dikenali ataupun digelar sebagai usahawan. Ini disebabkan oleh multi-level marketing ni dia tak memenuhi kriteria sebagai seorang usahawan tu. Itu kajian saya dengan beberapa orang pensyarah daripada UUM itu rasa. Sorry, UUM. No, daripada universiti lain. Dia tak dapat nak kenal, dia tak boleh nak dikatakan multi-level marketing ni sebagai usahawan. Sebab kriteria keusahawanan tu tak ada kepada usahawan multi-level ni. Itu cerita lain pula. Maksudnya di sini ialah usahawan ni banyak nak define dia. Banyak ciri-ciri, banyak definisinya. So jadi kita akan tengok beberapa definisi dan saya akan pilih satu definisi yang saya suka, yang saya prefer lah. Saya secara peribadi saya prefer. Tapi kalau katakanlah soalan keluar, berikan definisi usahawan. So selagi mana jawapan awak memenuhi segala kriteria yang ada lah dalam kita belajar ni, tak ada masalah. So maksudnya tidaklah kita rigid ataupun terhad kita walak kepada satu definisi saja, tidak macam tu. Okey, so usahawan ni menurut Kuratko and Hodgetts, saya ni penulis buku usahawan yang agak terkenal. Usahawan ni ialah seorang yang berusaha untuk mengatur, mengurus dan menanggung risiko. The one who organize, manage and assume the risk of business. Dia kata, maksudnya dialah yang mengatur, mengorganiskan apa-apa benda dengan bisnes dia organize. Dia manage the business dan kalau ada kegagalan ataupun risiko, dialah yang akan menanggung risiko tersebut. So itu definisi Kuratko and Hodgetts. Usahawan juga merujuk kepada individu yang menubuhkan satu perniagaan dan menguruskan perniagaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan berjaya. So menurut Cullen ni pula, dikatakan usahawan ni ialah orang yang buat bisnes, menguruskan bisnes, tujuan dia ialah untuk dapatkan profit ataupun keuntungan. Tengok beza. Kuratko and Hodgetts tadi dia tak sebut tentang profit. So Cullen ni dia kata usahawan mesti bisnes untuk profit dia. So itu dah dua definisi yang nampak dia punya perbezaan. So ini Zimmerer dan Scarborough juga penulis buku teks keusahawanan. Usahawan ialah individu yang mencipta satu perniagaan baru dalam keadaan yang ketidakpastian. Dia kata usahawan ni ialah orang, individu dia ni create satu bisnes baru. Satu perniagaan yang baru dalam keadaan yang tidak pasti. Uncertainty. Okey, kita tengok sekarang ni. Sekarang ni ialah keadaan yang tidak pasti. Dengan PKP-nya, selepas dengan COVID-19 ni, semua benda berubah. Sebab itulah ada normal baru tu, terma normal baru. So kita sekarang ni dalam dunia perniagaan sekarang ni, semua benda baru. Kita berada dalam keadaan tidak pasti. Kita tak tahu pun IPT ni, macam kisah ni, kita tak tahu bilakah pelajar boleh 100% datang balik ke kita. Tak tahu. Tentang awak grad nanti pun, konvo pun gunakan online je. Tak ada konvo langsung. Kesian korang kan. Tapi tak macam mana. That is ketidakpastian tu. Okay. So patah balik tadi, usahawan ni dia kata ialah individu yang mencipta bisnes baru dalam keadaan yang tidak pasti bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Itu satu. Tujuan dia ialah keuntungan. Yang kedua, perkembangan. Maksudnya bukan untung je. Usahawan ni mesti pastikan bisnes dia develop, membangun, berkembang. Itu dia kata satu definisi usahawan yang diberi oleh Zimmerer dan Scarborough ni. Kalau macam tadi kita kata Kuratko and Hodgetts, dia ialah organize, manage dan menerima, assume the risk of business. Itu Kuratko and Hodgetts. Cullen dia katakan usahawan ialah buat bisnes dan dapat keuntungan. Zimmerer dan Scarborough lebih panjang lagi, lebih luas lagi dia punya definisi usahawan. Dia ni usahawan ni buat bisnes dalam keadaan yang tidak pasti, tujuan dia dapat untung dan juga perkembangan perniagaan. Sebab itulah kalau mungkin awak pernah dengar, sekarang ni saya suka contoh-contoh macam ni, tapi tulisan akan jadi buruk lah. Mungkin awak pernah dengar sustain. Allah, buruknya, tak apa. Sustainability. Ini satu benda yang memang ditekankan dalam kebanyakan perniagaan. Sustainability. Perniagaan, dia tak boleh nak untung je. Perniagaan must be sustain. Kena kekal.
bila PKP baru ni, apakah bisnes yang awak rasa dah memang kena tutup terus? Memang berlaku masa PKP baru ni. Contohnya apa? Yang awak ingat? Korang semua ingat apa? Kedai makan. Kedai makan dia buka. Ni sekarang dah habis PKP. Pengangkutan. Contohnya apa? Bas. Asia semua tutup kan? Asia. Mas Asia. Airport tutup. Okey, lagi? Kedai gunting rambut. Kedai gunting. Itu tutup sekejap. Sekarang boleh buka balik. Pembinaan on balik. Selagi mana kerajaan ada, selagi itulah ada kontraktor ni. Okay. Apa yang rasanya memang pernah dengar, pernah baca berita tak dalam PKP? Ada yang dah ditutup terus. Kedai buku. Tak. Lagi. Saya baru balik daripada Popular Bookstore. Disco. Aish. Yang itu kita harap dia tutup. Tapi masih dibuka lagi. Mungkin betul perasan? Tak ingat kot. Perasan tapi tak ingat. Hotel. Ada beberapa hotel besar yang telah ditutup akibat daripada COVID-19 sebab industri pelancongan tak ada. Pelancong luar tak datang, pelancong dalam tak boleh nak keluar daripada daerah sendiri. Hotel kat Melaka, apa nama hotel tu? Besar hotel tu. Tutup. Apa lagi Adalah berapa hotel lagi. Shangri-La ke apa dekat KL? Vistana tukar nama. Ya ke? Vistana Kuantan ke semua Vistana? Vistana Kuantan dia tukar pada AC. AC apa tak AC merek. AC misal. Saya pun dah lama tak pergi arah ke sana. So itu contohnya bisnes yang tak boleh nak sustain. Dia tak boleh nak sustain. Itu maksud sustainability. Dia berkembang ni, perkembangan ni dia tak boleh. Nak lagi sebelum PKP pun sebenarnya hotel-hotel besar dia dah sakit dah. Sebab adanya Agoda kan? Kita ada apa? Oyo. Trivago, Oyo. So these things, benda-benda yang ejen ni, dia orang ni menawarkan hotel yang murah. So hotel besar memang tak boleh nak sustain. Oyo memang satu bilik RM40 satu malam kan. So memang bukanlah besar tapi it is affordable bagi orang yang datang single untuk travelling ke apa kan, daripada dia bayar beratus-ratus duduk seorang, baik dia bayar bilik kecil je. So these things yang antara contoh benda yang menyebabkan hotel industri ni tidak boleh sustain. Okay, so balik semula kepada definisi ni. Dia katakan, Zimrul ni kata bukan saja perniagaan ini, bisnes ni kena dapat untung. Business must be sustain, kena berkembang. Cara dia macam mana? Mengenal pasti dan memanfaat peluang dan menyusun sumber yang diperlukan. Maksudnya, perniagaan-perniagaan ni kena kenal pasti peluang-peluang baru. Okay? Contohnya lah, saya buka restoran. Cerita pasal kedai gunting rambut baru ni kan. Memang ramai yang tak boleh gunting rambut. Saya rasa sepanjang saya hidup, saya pernah panjang lagi lah daripada baru ni. Tapi memang baru ni memang rimeh betul. Kan? Rimeh sangat-sangat. So apa yang berlaku ialah dalam waktu PKPB, kedai gunting rambut tak boleh beroperasi lagi. Tapi ada dah tukang gunting yang datang daripada rumah ke rumah. Dengan syarat dia adalah SOP dia kan. Semua bahan-bahan dia semua memang dia sterilize dulu, guna Dettol semua kan. So saya anak saya lah waktu tu, anak saya tu dia tak boleh rambut panjang. So dia potong rambut anak saya, borak-borak dengan dia kata dia start daripada PKP itu, dia memang dah buat. Maksud bila PKP, dia kata tutup semua kedai. So apa yang Mamat ni buat ialah dia memang dia kata dia bergerak secara ni lah dalam Facebook. Bukan, dia tak advertise betul-betul. Dia kira underground punya bisnes lah. Tapi dia pergilah daripada rumah ke rumah. Satu hari tu dalam belas-belas kepala jugalah dia dapat. Satu Kuantan dia serve. Mahal lah sikit, RM15, RM20 tu macam tu. Sebab charge dia datang semua kan. Tapi itu contoh macam mana orang ni, Mamat ni, dia memanfaat peluang yang ada. Dia tahu kedai gunting rambut yang besar dekat Kuantan, contohnya rangkaian gunting rambut yang besar ialah kedai gunting rambut Bunga Raya. India punya kan. So dia tahu India tu tutup. India punya gunting rambut Bunga Raya tu satu Kuantan ni punyalah banyak dia punya kedai. Cuma perempuan je tak pernah gunting kat situ. Saya tak tahu apa pasal. Alright. So dia buat macam tu. So bila borak dengan dia tu, saya nampak dia macam
boleh pakai juga idea dia kan. Sebab orang lain semua takut. Orang nak gunting rambut tak boleh keluar. Peniaga tukang gunting tak boleh buka kedai. So dia ambil inisiatif memanfaatkan peluang yang ada untuk buat gunting dari rumah ke rumah. So itu maksudnya dia kenal pasti dan memanfaatkan peluang dan menyusun sumber yang diperlukan. Sumber ni banyaklah, sumber kewangan, sumber tenaga manusianya. Macam tukang gunting tadi, sumber dia ialah kereta dia, aset yang dia ada, minyak dia, nak pergi daripada satu rumah ke rumah yang lain, lagi dia punya gunting-gunting, semua peralatan lah. Itu semua sumber yang dia ada. So dia manage that all sumber-sumber ni, maka dia dapat mengenal pasti, dia dapat merebut peluang yang ada. So usahawan menurut Zimmer dan Scarborough ialah orang macam tu. Buka perniagaan dalam keadaan ketidakpastian, bertujuan dapat keuntungan dan juga perkembangan melalui mengenal pasti dan memanfaatkan peluang yang ada. So itu usahawan. Okay. So dalam konteks Malaysia, yang ni boleh baca lah baca usahawan ialah individu menubuhkan satu entiti baru, menawarkan produk baru, macam-macam lah. Usahawan ni biasanya dia ada definisi usahawan ni, ada definisi usahawan yang mengatakan usahawan ni mesti melibatkan produk yang baru. Tapi payah juga. Sebab kalau semua nak keluarkan produk baru, mustahil. Kan? Mustahil untuk kita mengeluarkan produk yang baru je. So ada lagi lah definisi tu dikembangkan lagi, bukan saja produk yang baru tetapi mungkin dalam pasaran yang baru ataupun kaedah pengeluaran yang baru. Ada macam-macam benda baru lagi lah. Contohnya apa? Okay, Grab, Uber. MyCar, SoCar, MyCar kan? MyCar. Lagi apa lagi yang baru ni dekat Kuantan ni ada? Maxim kan. So benda lamanya ialah taksi. Kaedah lamanya ialah taksi. So sekarang ni kita panggil e-hailing. Konsep je sebenarnya sama je dengan taksi. Kan? Sebenarnya sama je dengan taksi tapi dia perbaharui. So this is sebab tu saya kata tadi Uber yang mula-mula buat e-hailing ni, dia telah menerokai satu bisnes yang betul-betul baru. Okay. Tapi sebenarnya baru tu bukan baru juga sebab dia sama dengan taksi. So apa yang diperbaharui ialah daripada segi pelaksanaan bisnes tu. Menggunakan app, kaedah dia, pembayaran dia, itu benda baru. Daripada segi transportation benda sama je. Transportation sama juga dengan kita naik taksi ke naik bas ke apa kan. Okay. So, definisi-definisi lain ni awak boleh baca lah sendiri ya. Okay, sebab apa definisi ni banyak sangat. As long as awak boleh jawab, kalau keluar soalan kan, boleh jawab dan kena dengan mana-mana point, boleh je lah diterima, tak ada masalah. Alright, sikit je lagi sebelum kita stop dulu. Saya ingat dalam masa 5 minit lagi saya akan stop. Okay, beza antara entrepreneur dengan small businessman. Kadang-kadang kita salah guna tafsiran tu. Ada yang kata usahawan, ada yang peniaga kecil. Peniaga kecil dengan usahawan. Sebenarnya peniaga kecil dengan usahawan ni berbeza. Usahawan dengan peniaga kecil berbeza. Okay, apa beza dia? Menurut buku yang digunakan ni, ciri-ciri perbezaan tu dapat dilihat daripada 6 aspek. Yang pertama, ada lagi 6 aspek. Yang pertama ialah time, masa. Untuk usahawan, masa kerja dia ialah unlimited. Masa kerja usahawan unlimited. Untuk peniaga-peniaga kecil, masa kerja dia terhad. Okey, dia tidaklah unlimited, tidak terhad ni maksudnya macam ni. Usahawan ni dia tidak ada masa yang fix. Macam saya contohnya, saya kerja kat office kan. Saya kerja office. Kerja saya terhad. Daripada 8 pagi sampai 5 petang. Itu maksudnya limited. Small businessman, awak buka perniagaan restoran. Restoran awak dibuka mulai pukul 4 petang sehingga pukul 12.30 malam. That is limited. Untuk entrepreneur, dia tak limited. Dia tak terhad. Dia pukul berapa pun boleh jadi. Sebab itulah entrepreneur ni antaranya yang bersifat antarabangsa, dia kena entertain orang yang daripada luar negara. Sebab time zone dia berbeza. Kita sini pukul 4 pagi, kat sana pukul 12 tengah hari. Dia tanya macam-macam. Kita kena jawab. Kan? Katakanlah awak buat bisnes. Katakanlah awak buat bisnes. Bisnes awak ialah jual produk dalam eBay ataupun dalam mana-mana platform online. Okey, jual produk.
Pukul 12 tengah malam awak tidur. Pukul 4 pagi tiba-tiba ada mamat daripada US nak tanya tentang produk awak. Email. Kan, email produk, email pasal produk, nak tanya pasal produk. Pukul 4 pagi kat Malaysia. So awak kena jawab. Kita nak connect communication yang cepat kan. So kita kena jawab. Itu maksud unlimited time untuk entrepreneur. Saya pernah berjumpa, bukan pernah berjumpa, saya pernah dengar seorang usahawan daripada Perlis. Dia punya bisnes setiap hari. Bisnes dia ialah di Penang. So setiap hari dia akan travel back and forth Penang ke Perlis ke Penang. Pergi sebelum pagi, sebelum subuh dah bertolak, malam, tengah malam baru balik. So itu dia punya unlimited time bagi seorang usahawan. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, nature of job. Sifat kerja tersebut. Untuk usahawan, kerjanya fleksibel. Usahawan ni dia kalau boleh semua benda dia boleh buat. Nak buat bisnes macam ni boleh, nak buat benda ni boleh, nak supply itu boleh, nak supply ini boleh. Itu ialah entrepreneur. Tapi kalau small businessman, peniaga-peniaga kecil, dia agak rigid. Rigid ni maksudnya dia terhad. Dia tak boleh nak fleksibel. Dia tak boleh nak fleksibel, dia tak fleksibel. So they are rigid in adapting to changes. Dia agak terhad untuk berubah. Dia tak boleh nak berubah mengikut kepada keadaan. Entrepreneur boleh. PKP time boleh dia bisnes. Okey. Selagi mana dia ada lubang perniagaan, dia buatlah bisnes tu. Saya seorang contohnya kontraktor. Waktu bisnes PKP, dia tak ada kontrak nak boleh buat. Dia buat COD, makanan, isteri dia buat sambal hitam ke apa contoh. So itu fleksibel. Yang ketiga ialah daripada segi decision making, pembuatan keputusan. Usahawan dia akan membuat keputusan sendiri, manakala untuk small businessman dia akan membuat keputusan berdasarkan kepada orang lain. Dia akan melihat kepada apa orang lain buat. Contohnya peniaga-peniaga kecil. Semalam ada dalam berita di buletin utama, peniaga-peniaga ayam dekat KL. Dia buat interview kan. Interview dengan peniaga-peniaga ayam dekat pasar-pasar Kuala Lumpur, didapati bahawa harga ayam sekilo meningkat kepada RM10, biasa RM8.5. So bila ditanya kepada pakcik ni, kenapa harga mahal sangat pakcik? Dia kata, dah saya kena orang supplier dah bagi mahal, kita kenalah jual mahal. So maksudnya decision yang dia buat adalah berdasarkan kepada apa yang orang lain buat. Supplier buat macam ni, maka kita pun kenalah buat macam tu. So itu maksudnya. Yang keempat ialah effort and commitment, usaha dan juga komitmen. Untuk usahawan didapati komitmennya, usahanya agak berterusan. Dia continuous. Manakala small businessman, usaha dia adalah agak rendah. Usaha dan juga komitmen agak rendah. Nak kenapa? Contohnya nanti saya bagi. Yang kelima, risk taking, mengambil risiko. Untuk entrepreneur, diorang ni mengambil risiko dalam jumlah yang sederhana. Manakala untuk peniaga kecil, risiko yang diambil adalah rendah. Matlamat yang terakhir, matlamat. Untuk entrepreneur, matlamat dia menceburi bidang usahawan adalah untuk memaksimumkan potensi diri dia, dan juga by utilizing available opportunities, dengan menggunakan apa-apa peluang yang ada. Itu matlamat seorang usahawan. Manakala untuk peniaga kecil, matlamat dia adalah untuk mendapatkan profit, memaksimumkan profit, keuntungan dia. So apa beza small businessman dengan entrepreneur ni? Contohnya, saya bagi contoh. Small businessman ialah peniaga kedai runcit. Small businessman ialah peniaga kedai runcit. Peniaga kedai runcit yang kecil-kecilan ni saya katakan sebagai small businessman. Kenapa? Sebab dia orang ni akan mengikut kepada keputusan yang dibuat oleh orang lain. Contohnya tadi harga. Harga dia berdasarkan kepada harga pasaran, berdasarkan kepada harga supplier. Kalau supplier bekalkan barang dengan harga yang tinggi, dia akan jual dengan harga yang tinggi. Kalau supplier bekal barang dengan harga yang rendah, maka dia akan jual sikit dengan harga yang rendah. Dia akan mengikut kepada apa-apa keputusan yang dibuat oleh orang lain. Komitmen dan juga usaha-usaha yang ditunjukkan oleh small businessman juga adalah rendah. Kita tengok, pergilah kedai runcit mana-mana pun, tengok dia punya format kedai runcit tu. Biasanya kedai runcit ni dia sama je. Ia menunjukkan bahawa usaha kedai runcit tersebut untuk meningkatkan lagi dia orang punya kedai runcit tu tak tinggi sangat. Usaha dia kurang lah. Maksudnya kedai runcit asal ada dah lah. Asal jual barang, tak putus barang, okey dah. Begitu juga dengan risk taking. Risk taking ni, kedai runcit ni contoh kedai runcit siapa tu? Memang bunyi burung berkicauan.
memang duduk kat kampung lah. Permai betul kampung awak. Memang permai betul lah. Memang segar bugar tu. Ke kat kaki gunung rumah awak? Air sungai mengalir ke tak ada? Dia cari lain doktor. Cari lain atas pokok. Ada orang Sabah kat sini? Tak ada tu, tak ada. Tak ada eh? Orang asli je? Tak ada eh? Tak ada juga. Okey, tak apalah. Kalau ada beritahu sebab susah nak dapat line ke apa ni. Alright, so itu contoh usahawan dengan peniaga-peniaga kecil. So itu bezanya lah. Alright, so saya stop di sini dulu. Saya akan sambung grup ini. Saya akan sambung lecture ini dalam recorded punya video dan saya akan sharekan. Okey, satu lagi masalahnya ialah kalau dalam WhatsApp, saya stopkan dulu sampai tahap ni. Nota saya akan sharekan kepada semua dia. Satu masalahnya dengan WhatsApp ialah kita punya WhatsApp tu dia tak boleh nak share file yang besar. Biasanya dulu sebelum ni kalau file-file tu saya akan sharekan dalam Telegram. Okay. So tengok dulu macam mana, sama ada saya boleh reducekan file size ataupun kita create satu group lain dalam Telegram. Ataupun yang ketiganya mungkin saya akan sharekan dalam dalam Teams kita ni. So bila kita share dalam Teams kita ni, awak semua boleh access kemudian lah. Yeah? So macam-macam kaedah lah sebenarnya yang boleh kita gunakan. So jangan risaulah Okay. So saya akan cuba untuk selesaikan dulu lecture online dalam video chapter 1 dan juga chapter yang kedua. So nanti saya akan sharekan ya. So next week insyaAllah kita akan start kelas dengan paling kurang chapter yang ketiga. Ataupun kita masuk chapter yang tadi saya katakan, bab business plan tu. Kita akan masuk business plan dahulu. Okay? Boleh? Boleh. Okay. So saya rasa setakat ini dulu pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebab dapat hadir. Okay. Sekejap saya kena screenshot juga senarai nama kehadiran. Uh, 25 orang so masuk ada 2 orang. Ya. Macam mana saya nak tengok kepada Doktor ada soalan. Ya. Soal. Oh ya. Saya tak jumpa. Sekejap. Okey, ada satu baru dapat. Business online tu maksudnya kena buat macam okey. Business online tu maknanya memang kena ada produk betul. Ya. Jawapannya ya, memang ada produk betul. Okey. So produk betul tu sebab itulah sebelum ini memang pelajar suka buat produk makanan. Sebab saya rasa itu merupakan produk yang paling mudah untuk kita buat, untuk pelajar buat dalam masa yang kita masa santak lah kan. Maksudnya awak nak buat satu produk macam contohnya nak buat produk besar, nak buat kereta, mungkin tak sempat satu semester nak buat kan. So kita boleh buat produk makanan je lah yang mudahnya. Ada juga produk yang lain-lain pelajar pernah buat. Contohnya ada yang menjual semula, dia jadi reseller, tahu kan? Dia ada bisnes ni, dia ada yang buat betul, producer, ada yang reseller. Orang buat air, orang buat makanan. Ini ialah betul-betul producer. Ada yang jual minyak wangi, ada yang jual tudung. So this merupakan reseller, dia jual semula. So mana-mana bisnes yang awak nak buat boleh. Ya. Nak buat bisnes betul, bisnes sendiri, masak sendiri ke ataupun hasilkan produk sendiri ataupun nak jual je produk sedia ada, saya tak kisah. Okay. Yang utama habis bisnes nanti saya nak tengok kira-kira awak. Berapa untung yang dapat, berapa kos yang keluar, berapa jualan yang diperolehi. Untung ke rugi saya tak kisah, tapi nak tengok kepada macam mana awak rekodkan pendapatan.
Okay, so untuk menjawab tu maksudnya memang kena ada bisnes sendiri lah. Memang produk betul-betul ada. Okay. Apa produk yang awak nak buat? Saya katakan tadi, kalau ikut sebenarnya, bisnes ni kita kena tengok kepada market. Apa yang market nak, apakah keperluan pasaran. Tapi dalam masa yang sekarang ni, mungkin lebih kepada apa yang awak mahir. Sekejap Hello. Salam. Ya, saya tengah kelas. Okay. So itu merupakan itulah untuk bisnes ni, kena ada produk betul. Tapi untuk assignment ni saya rasa mungkin tengok kepada apa yang awak boleh buat, sebab kita ingat kita ada beberapa minggu je, dan kena ingat juga bahawa assignment jual beli ni assignment kedua sebenarnya. Yang pertama yang betulnya ialah business plan tu. Saya tak nak, memang best lah buat bisnes ni kan, sebab saya lepas budak yang pelajar Unisham saya lepas tu buat jual air balang tu, hari panas pula waktu tu, memang berbalang-balang dia jual, memang best lah. Tapi kena ingat bahawa assignment sebenar ialah business plan, itu sampai 35% kan markah. So fikir produk yang sesuai lah, mudah, boleh jual, sesuai. Jangan sampai susah sangat nak buat. Hari yang ada buat sampai masak beria sangat masak. Masak pun masak yang senang je. Ayam gunting ke apa kan, senang macam tu je. Ni kalau nak masak kan kena beli tonggas lah apa semua. Cuba cari benda yang mudah. Ni pula kita nak jual online kan, nak jual COD ke, nak buat sira. Yang paling mudah ialah awak jadi dropship. Dropship tahu kan? Tahu. Bisnes dropship pun okey juga. Tapi make sure kena jual lah. Sebab tu saya, bila bisnes ni kita buat secara online, saya rasa kita tak boleh nak tetapkan minggu ke-10 itu untuk waktu penilaian. Dia mesti berterusan daripada awal. Daripada sekarang ni, lepas ini, tolong buat grup. Setiap grup ada nama ahli grup masing-masing. Tolong post dalam grup WhatsApp kita. Dan dah terus fikirkan apa bisnes nak buat dalam grup tu. Okay, dan kalau business ideas, business pitching nanti, pembentangan yang pertama nanti dah okey, at least awak dah boleh buat dah bisnes tu. Sekurang-kurangnya tak adalah membazir sangat masa buat daftar IG lah, daftar dalam Shopee, dalam FB. Tengok-tengok jual sehari je, lepas tu dah relax. Business online ni dia kena ada banyak promosi dan berterusan, barulah dia boleh terjual. Kan? Melainkan kalau dia ada banyak kaedah lah. Kan grup-grup WhatsApp dengan pensyarah pun ada. Kadang-kadang kita jual dalam 12 dalam grup WhatsApp. Macam tu lah. Okey. Ada apa-apa lain? Kalau tak ada apa, kita bersurai dulu pada hari ini. Sekarang ni kita jumpa pada minggu depan. Saya akan cuba untuk siapkan lecture video lesson. Okey. Lecture dalam video tu dan saya akan sharekan kemudian. Yang utama yang segera kena ada grup Kena ada grup dan juga dah bagi nama, senarai nama grup masing-masing dalam WhatsApp. Okey. So itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita tangguhkan kuliah kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okey, sama. Terima kasih doktor.